Dan yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri, kita benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Kita ni orang Islam tak kufur dah, insya-Allah. Hak mari ni lah, hak mari medan ilmu ni, saya yakin tak ada niat langsung dah sikit pun nak kembali pada kekufuran. Maksud hadis ni lagu mana? Ya, maksud hadis ni ertinya bukan sekadar murtad balik pada kufur, kita Islam belaka dah, berjual dah. Maksudnya ini, maksud hadis ni ialah kita takut ataupun kita benci untuk kembali kepada zaman jahiliah kita dulu. Tu. Dulu waktu muda-muda kan kita, kalau hak puai tu tak pakai tudung, tak lepas rambut. Kalau pakai tudung pun pakai selendang, nampak rambut depan dak, jambu depan. Kita benci untuk kembali kepada akhlak itu, tabiat jahiliah kita tu, sebagaimana kita benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Tu. Kalau hak lakinya, kita dulu main bola seluar pendek, tak, kita nikah dulu bersanding, dah, kita buat macam-macam lah moga hak tak patut kita buat. Dan mungkin dulu kita pernah bersama dengan gerakan sekular ni, gerakan apa dia, kebangsaan hak tak melandah pada Islam ni dulu. Jadi kita benci untuk kembali pada gerakan tersebut, kembali pada akhlak tersebut, sifat-sifat tak molek kita tu, sebagaimana kita benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Bahkan kita benci juga dengan segala fahaman-fahaman yang wujud pada hari ini yang boleh merosakkan Islam. Ya, fahaman apa sekarang ni, sosialisme hak soho sari dua ni. Ya, komunisme ke, ya, kapitalisme ke, ya, semua izm-izm hak sesak tu kita benci belaka, kita hanya terima Islam aja, hak terbaik bagi kita. Okey, kemudian berkenaan dengan ukhuwah ini pula, sukalah saya tegaskan bahawa kita kena pastikan kita mencapai tahap ukhuwah, ya, yang paling tinggi. Ya, martabat ukhuwah, awwalu maratibil hub ataupun al-ukhuwah, setinggi-tinggi martabat ukhuwah ialah al-ithar. Ya, a'la maratibil hub, setinggi-tinggi martabat cinta ataupun ukhuwah ialah al-ithar, mengutamakan sahabat kita lebih dari diri kita sendiri. Ya, itu martabat ukhuwah yang paling tinggi, macam yang berlaku pada sahabat di kalangan Ansar dalam melayani golongan Muhajirin dahulu. Ya, ayat Allah memuji mereka dengan sifat ithar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mana golongan Ansar ini mengutamakan sahabat mereka di kalangan Muhajirin walaupun mereka dalam keadaan yang susah sekalipun. Ada yang tawarkan isteri, ya, ada yang tawarkan harta benda macam-macam, ditawarkan pada sahabat mereka untuk memastikan ukhuwah mereka merupakan ukhuwah yang sejati. Martabat ukhuwah yang paling rendah ialah adna maratibil ukhuwah, ialah salamatus sadri, berlapang dada. Kita berlapang dada kepada sahabat kita, tak simpan dalam hati, tu lapang dada. Ya, gapo orang buat jahat pada kita, kita maaf belaka, ini lapang dada. Ya, tak simpan gapo, tak ada dengki, tak ada hasad, ya, tak ada gapo-gapo pada sahabat kita, bahkan kita maafkan belaka. Pernah satu ketika Nabi SAW bersama dengan sahabatnya dalam masjid menyampaikan, ya, maknanya pengajaran agama. Tiba-tiba Nabi beroyak pada sahabat, akan masuk lepas ni seorang lelaki. Lelaki tu ahli syurga, Nabi kata. Sahabat pun tunggu siapa nak masuk. Tiba-tiba mari sungguh seorang, mari seorang lelaki masuk, duduk dalam majlis sebentar, habis majlis selesai. Ya, jadi sahabat-sahabat lewat, maknanya tahulah lelaki tu siapa dia. Cuma ada seorang sahabat lagi, dia ni nak tahu betul bakpo Nabi kata lelaki tu ahli syurga. Maka sahabat ni dia gitu punggung lelaki tu klik, gitu punggung, dan minta untuk bertamu di rumah lelaki tadi beberapa malam, 3 malam. Maka lelaki tu izinkan, dia pun duduklah rumah lelaki tu, dia bergaul, dia nak tengok amalan gapo orang lelaki tu buat sampai Nabi kata dia ni ahli syurga. 3 hari genap dia tengok tak ada apa satu, supaya dia aja. Nak kata semayang malam tak, nak kata zikir berjuta beribu-ribu tak juga.
serupa orang lain. Hari terakhir nak pisah tu, dia royak lah. Dia kata, aku sebenarnya mari rumahmu ni. Sebab Nabi royak waktu mu masuk masjid baru ni, sebelum masuk masjid Nabi kata, mu ni ahli syurga. Jadi aku nak tahu amalan apa mu buat. Tapi aku tengok mu punya amalan lebih kurang aku je. Tak, serupa je. Apa mu ni Nabi kata ahli syurga. Lalu kita kata, macam mu tengok aku lah, lagu tu lah aku sebenarnya, tak ada gambar satu. Cuma mungkin lebih aku sikitnya. Sebelum tidur, aku akan duduk dulu atas tempat tidur tu. Aku akan maafkan semua kesalahan orang pada aku. Ni lapis dada ni. Salamatus sadri. Lapis dada pada sahabat-sahabat. Tak si pegapo orang kata ke, orang ubutai ke, gapo ke, dia halal belaka, dia maaf belaka. Tak si pe. Mungkin dengan sebab itulah Nabi kata dia tu sebagai ahli syurga. Jadi kita nak dapat syurga ni, maknanya kena ada sifat pemaaf tu. Sifat salamatus sadri, tak si pegapo-gapo pada sahabat kita. Boleh ke lagu tu? Payah tu. Nak maafkan orang ni bukan mudah. Tapi kena ada lah, sebab pejuang Islam dia kena ada ni ukhuwah ni. Ada ukhuwah baru boleh menang. Kalau kita pecah sama-sama dengan sayang kita baru tu deki. Padahal sayang kita tu pejuang Islam juga. Duk markah juga, buat kerja Islam juga, tapi kita deki kat dia. Tak ada gapo. Ada pada gapo satu. Jadi kita kena pastikan ukhuwah kita sampai peringkat mana tak sifat gapo-gapo dalam hati kita terhadap sahabat kita. Kalau berlaku lagu ni lah amai dah maknanya. Negeri Kelantan ni masya-Allah. Contoh nah. Baik pimpinan ke ahli bawah, maknanya selarah belaka, satu belaka. Baru comel lagu tu. Ya, baru pertolongan Allah tu mudah mari pada kita. Insya-Allah boleh dah. Saya pun kena boleh. Semua kita lah. Semua peringkat dalam pergerakan Islam kena boleh belaka. Tanamkan ukhuwah, cinta pada sahabat kita. Ya. Falsafah yang dipegang oleh anggota gerakan Islam dalam ukhuwah ni ialah inna ana anta wa anta ana. Boleh apa tu? Inna ana anta wa anta ana. Sesungguhnya kami ahli gerakan Islam ni sifat kami gapo? Aku mu aku. Boleh? Ya? Ana anta wa anta ana. Jangan pula kata inna ana wa anta anta. Tu tak boleh. Mu aku lantaklah mu rapah ke gapo tak kira. Tak boleh lagu tu. Kena mu aku mu. Baru sengoti ukhuwah kita. Insya-Allah dah. Dan tahap ukhuwah di peringkat pertengahan. Tadi hak paling tinggi ithar, hak paling rendah salamatus sadri. Pertengahannya apa? Pertengahannya ialah an tuhibba akhaka kama tuhibbu nafsak. Kita cintakan sahabat kita macam kita cinta diri kita sendiri. Tu. Ni yang hadis sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seorang kamu sehinggalah dia cinta pada sahabatnya sebagaimana dia cinta pada diri dia sendiri. Ya. Maknanya itu tahap ukhuwah di peringkat pertengahan. Jadi semua kita pastikan kena ada sifat-sifat lagu tu. Barulah insya-Allah jemaah kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasail li taqwiyati pada al-hub, ya. Wasilah-wasilah jalan untuk menguatkan cinta kerana Allah ni banyak, ya. Antaranya kita saling ziarah menziarahi, bantu membantu, banyak. Boleh kita rujuk kitab-kitab tentang ukhuwah, ya. Ambil berat pada sahabat kita, doa dia di belakang, tunaikan hak-hak persaudaraan, ya. Jumpa beri salam, kalau dia sakit kita ziarah, kalau ada kematian kita pergi iringi jenazah. Itu semua hak-hak ukhuwah yang perlu kita laksanakan. Dan saya minta saya hari ni kalau boleh kita sentiasa membayangkan muka-muka sahabat kita dalam doa kita. Ya, ad-du'a bi zahril ghaib. Doa di belakang. Ni doa hak cukup bagus. Ya, doa di belakang ni sampai malaikat kata pada kita doa walaka bimithl. Bagi kamu apa yang kamu doakan sama. Kita doa sahabat kita supaya jadi baik, supaya dia ni mana Allah tolong permudahkan urusan dia. Malaikat akan kata pada kita boleh juga lagu tu. Aku tu jangan kedekut doa. Setengah orang dia kedekut, aku nak doa apa kat orang ni, doa kat aku je lah. Dia kedekut. Orang kedekut ni tak boleh apa satu.
Kalau kita pemurah doa, malaikat doa pada kita kata boleh juga gapo doa pada saimu tadi. Kalau cuba buat perbandingan, kita hak doa untuk kita ni, kita siapa? Kita ni makhluk hamba Allah yang buat dosa. Belum pasti Allah terima. Tapi bila malaikat doa untuk kita, malaikat siapa? Hamba Allah yang maksum, yang tak buat dosa. Kebarangkali Allah terima tu amat tinggi. Maka kenapa kita kedekut nak doa pada sahabat kita? Kita doa sahabat kita, malaikat doa untuk kita, doa malaikat diterima. Kalau kita doa untuk kita saja, kita doa kita tak pastilah terima ke tidak. Maka maknanya rajin-rajinlah doa pada sahabat kita. Itu dia.